Ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, berikanlah kepada kami rizki yang halal dan baik. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami amal ibadah yang kau terima. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ahsin عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت تواب الرحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت تواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على النبي محمد والحمد لله رب العالمين إخوتي في الله سيداتي وسادتي أسعد الله مساءكم بكل خير نلتقي مجددا مع برنامجنا الأسبوعي رحلة الروح مع رسول الله صلى الله عليه wasallam. Tuan-tuan, puan-puan, ikhwati fillah, kita berjumpa kembali di dalam majelis ilmu kita, di mana tajuk dari majelis ilmu ini adalah Kembara Jiwa Bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haitsu nadrusu fi hadhihi al-liqa'at Sirata al-Habib al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam, di mana di dalam siri ini kita akan mempelajari riwayat hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laisat mujarrad sard al-ahdas wal waqa'i at-tarikhiyah, bukan setakat kita mempelajari ataupun mengupas ataupun mengulas peristiwa-peristiwa sejarah yang terjadi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walakin naghusu fi a'maqiha nastafidu minha durusan wa ibarah. Tapi kita mahu menyelami masuk ke dalamnya untuk kita mengambil ilmu-ilmu, hikmah-hikmah dan pengajaran dari kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa dhaifuna fi hadhihi al-halaqat wa fadilatul Syekh Muntasir Abdul Basit, dan tetamu kita adalah guru kita bersama Al-Syekh Al-Fadil Muntasir Abdul Basit, yang secara live akan menyampaikan kepada kita semua ilmu-ilmu secara langsung dari Mesir. Dan tajuk yang kita akan kupas dalam majlis ilmu kita di petang hari ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang sahabat. Unwanu darsina fi hadhihi al-halaqah huwa ar-rasul as-sahib. فالرسول صلى الله عليه وسلم صاحب لأصحابه وأصحابه أصحاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sahabat kepada para sahabat, dan sahabat adalah sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini karena persahabatan bukan dari satu pihak saja, tapi ianya dari kedua belah pihak. Lianna al-musahabah laysat min tarafin wahid, innama min tarafain min ar-rasul wa min ashabihi. Bukan setakat dari Rasul, tapi juga dari para sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam. Kaifa rabba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabah? Kaifa yata'amal An-Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'a ashabih? Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik para sahabatnya? Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berinteraksi dengan para sahabatnya? Wa ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam kan nujumi fis sama. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaikan bintang-bintang yang ada di langit. Semua sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam indah. Semua sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kita boleh mengambil dari mereka petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi hadzal liqa سندرس كيف يتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، ونرجو من فضيلة الشيخ أن يقتصر على عدة نقاط حتى نستفيد أكثر من هذا البرنامج، حتى نستفيد أكثر من هذا اللقاء، وحتى لا يتشتت أو حتى لا تتشتت أفكارنا إذا إذا ما تنوع موضوعات الدرس إلى ما لا نهاية. أرجو أن يفيدنا
الشيخ بفوائد محددة حتى نخرج من هذا الدرس وقد امتلأ قلوبنا بدروس والعبر من حياة النبي صلى الله عليه وسلم. Kita mengharap kepada Fadilatul Syekh agar meringkaskan perkara-perkara yang kita akan pelajari agar kita keluar dari majlis ilmu ini nanti dalam keadaan ada kebaikan, ada ilmu, ada faedah yang kita boleh dapatkan. Dan ahlan wa sahlan bil hudur, selamat datang kepada semua yang hadir di dalam majlis ilmu ini, sama ada yang hadir melalui platform Zoom meeting ataupun yang hadir bersama melalui platform TikTok. Semua diinput untuk hadir di dalam majlis ilmu ini, dan seperti biasa, jika ada apa-apa kemuskilan, ada apa-apa soalan yang mahu ditanyakan kepada Fadilatul Syekh, boleh tulis di dalam ruangan komen. Wa ikhtisaran lil waqt nu'ti al-fursah kamilatan li Fadilatul Syekh li ilqa al-muhadarah wa li'ilmi Fadilatul Syekh anna الناس هنا في ماليزيا وإندونيسيا لا يزالون في جو العيد. تفضل يا شيخ، تفضل مشكورا ومباركا، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة، وبداية يعني هذا أول لقاء لنا بعد عيد الفطر، فكل عام وأنتم بخير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل كل أيامنا أعيادا وفرحة سعادة بالإيمان وسعادة بصلاح الدنيا والدين. Fadilatul Syekh mengucapkan selamat datang kepada semua tuan-tuan dan puan-puan hadirin yang hadir dalam majlis ini, dan berkata bahwa ini adalah perjumpaan kita yang pertama selepas kita cuti hari raya. Dan Fadilatul Syekh juga mengucapkan selamat hari raya kepada semua yang hadir. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan setiap hari-hari kita adalah hari-hari raya, yang pada hari-hari tersebut kita mengulang terus mendapatkan kebahagiaan, keseronokan dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. موعدنا اليوم مع جانب آخر من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن مأمورون بالاقتداء به صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وهذا الجانب جانب يحتاجه كل واحد منا، ألا وهو الصاحب. النبي صلى الله عليه وسلم كصاحب وكصديق، والإنسان لا يعيش وحده، الإنسان يحتاج إلى أصدقاء ويحتاج إلى أصحاب ويؤنسونه وينصحونه ويساعدونه، ولا يستطيع أن يعيش وحده. ولذلك كان يعني أتباع النبي صلى الله عليه وسلم سماهم الصحابة وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هذه الصحبة يعني كانت لها معالم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم نتعلم بها كيف نتعامل مع أصحابنا، وكيف تكون الصحبة صحبة مثمرة وصحبة صالحة. Dan dalam perjumpaan kita di majlis ilmu kita di petang hari ini, kita akan mengupas satu sisi dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita semua tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita semua untuk mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam firman-Nya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada contoh yang baik bagi kamu semua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam majlis ilmu kita di petang hari ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang sahabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sahabat kepada para sahabatnya. Dan kita sebagai manusia tentu tidak dapat hidup tanpa ada orang lain. Kita sebagai seorang manusia tentu dalam kehidupan kita memerlukan sahabat yang menyelesaikan hati kita, menenangkan, memberikan ketenangan kepada hati kita, memberikan nasihat kepada kita. Dan para pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka digelar sebagai para sahabat, orang-orang yang bersahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi persahabatan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentunya ada ciri-ciri tertentu, ada perkara-perkara tertentu yang perlu kita pelajari, bagaimana kita berinteraksi dengan sahabat-sahabat kita,
agar interaksi kita dengan para sahabat kita, dengan kawan-kawan kita sesuai dengan petunjuk Nabi SAW, sesuai dengan bagaimana Rasulullah SAW berinteraksi dengan para sahabatnya. وكمقدمة لموضوعنا وبداية، النبي صلى الله عليه وسلم اهتم جدا بموضوع الصحبة ووجود الصحبة والصداقة بين المسلمين، وذكر عدة وصايا وأوامر وتحبيب في مسألة الصحبة في أحاديثه الشريفة صلى الله عليه وسلم. ومنها هذه الأحاديث سريعا يعني أقصها عليكم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن الصديق يعني يؤثر في دين صاحبه، فالإنسان ينتقي الصاحب الذي لديه دين ولديه إيمان حتى يؤثر فيه تأثيرا إيجابيا لا سلبيا. أيضا يقول النبي طيب ننتظر بعد هذا الحديث. Di antara perhatian Nabi SAW untuk pemilihan sahabat, kepada siapa kita perlu bersahabat. Rasulullah SAW menjelaskan dalam banyak hadis tentang bagaimana kita bersahabat. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, seseorang berada di atas agama sahabatnya. Seseorang berada di atas agama orang yang dia bersahabat dengannya, maka hendaklah salah seorang di antara kamu melihat kepada sesiapa dia memilih sahabatnya. Siapakah orang yang dia pilih sebagai sahabatnya? Dari hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa persahabatan adalah sesuatu yang sangat memberikan kesan pada agama. Sehingga perlu kita untuk mencari siapa orang yang tepat untuk menjadi sahabat kita. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا عن أثر الصاحب الطيب والصاحب الخبيث. يقول صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كمثل حامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن تبتاع منه وإما أن يحذيك وإما أن تجد منه ريحا طيبا، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. ومعنى الحديث أن الصديق والجليس الصالح مثل حامل المسك الذي لديه عطر حسن، إما أن يعطيك شيئا من العطر بلا مقابل، وإما أن تجد منه رائحة طيبة، وإما أن تشتري منه هذا الطيب. بينما جليس السوء والصديق السيء ستجد منه إما مثل نافخ الكير الذي يصنع الحديد ويتطاير الشرر حوله، إما أن يحرق ثيابك بهذا الشرر، وإما أن تجد ريحا خبيثا من الحديد المحترق. Okay. Dan di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menyebutkan tentang bagaimana kesan sahabat pada diri seseorang. Rasulullah SAW membuat satu perumpamaan antara sahabat yang baik dengan sahabat yang buruk. Rasulullah SAW menggambarkan bahwa sahabat yang baik bagaikan seorang penjual minyak wangi yang apabila kita tidak mendapatkan minyak wanginya, kita tidak membeli darinya, kita boleh menghidu bau yang sedap darinya. Dan perumpamaan sahabat yang buruk adalah bagaikan orang yang bekerja untuk orang yang membakarkan api pada besi. Orang yang membakar besi, tentunya apabila kita tidak terkena bakaran api, kita tidak terkena percikan api, kita akan menghidup bau yang tidak sedap. Tentunya hadis ini bukan menjelaskan tentang buruknya orang yang bekerja pada sektor tertentu, tetapi Rasulullah SAW mahu memberikan gambaran di mana maksud dari hadis adalah sahabat yang baik adalah sahabat yang seperti orang yang meskipun kita tidak mendapatkan sesuatu kebaikan dari dia, kita boleh merasakan kebaikan dari kehidupannya, dari akhlaknya, dari muamalahnya. Sedangkan sahabat yang buruk adalah orang yang meskipun dia tidak menjahati kita, meskipun dia tidak melakukan perbuatan yang buruk pada kita, kita boleh mengesan
keburukan dari perangai dia, dari perbuatan yang dia lakukan. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن هذه الصداقة والصحبة الصالحة محفوفة بمحبة الله سبحانه وتعالى. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه. يعني كانت محبتهم في الله، وكان اجتماعهم في سبيل الله، وإذا افترقوا في سبيل الله ولأجل مصلحة الدين، يعني جهادا في سبيل الله أو سفرا للدعوة أو ما إلى ذلك. وفي حديث آخر في هذا المعنى يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن رب العزة سبحانه وتعالى: وجبت محبتي للمتبازلين في والمتحابين في والمتزاورين في. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengkabarkan kepada kita bahwa persahabatan adalah sesuatu yang perlu dibungkus dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mencintai seseorang kerana Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah cinta kepada persaudaraan, persahabatan, kerana Allah Subhanahu wa taala cinta kepada orang-orang yang baik. Di antara hadis yang berkaitan dengan perkara ini adalah hadis yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan tentang 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat nanti, hari di mana tiada naungan melainkan naungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara 7 golongan ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di antaranya adalah 2 orang yang saling mencintai kerana Allah, saling mencintai kerana Allah, di mana mereka berhimpun kerana Allah dan berpisah kerana Allah. Mereka berhimpun dalam perjuangan untuk memartabatkan agama kerana Allah. Mereka berpisah untuk berdakwah, untuk menyebarkan kebaikan kerana Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah di antara hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan bahwa persaudaraan, persahabatan adalah sesuatu yang mesti dibungkus, dibina dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam satu hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa kecintaanku mesti didapatkan bagi orang-orang yang saling memberi kerana aku, orang-orang yang saling menziarahi kerana aku, orang-orang yang saling mencintai kerana aku. ولشدة حرص النبي صلى الله عليه وسلم على وجود هذه المحبة بين المسلمين كان يعلمنا كيف تزيد الصحبة والمحبة. فيقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب أحدكم أخاه فليخبره، ليقل له إني أحبك في الله. فإذا قال له ذلك ليرد عليه أخاه وليقل له: أحبك الله الذي أحببتني فيه. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث على الهدية وأنها تزيد المحبة، فيقول صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا، وكان يقبل الهدية ويسيب عليها صلى الله عليه وسلم. Dan kerana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mengambil berat tentang persahabatan, tentang kecintaan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini perkara yang penting tuan-tuan dan puan-puan, saudara saudari yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita untuk menguatkan, untuk membina, untuk menambahkan kecintaan sesama kita kerana Allah Subhanahu wa taala. 2 perkara pertama yang disebutkan oleh Fadilatul Syekh adalah yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh kita apabila kita mencintai seseorang kerana Allah untuk kita memberitahu kepadanya tentang perkara itu. Apabila kita mencintai seseorang kerana Allah, kerana agama, kerana syariat Allah Subhanahu wa taala, kerana petunjuk Allah Subhanahu wa taala, maka beritahulah orang itu tentang kecintaan kita kepadanya. Ucapkanlah kepadanya, aku mencintaimu kerana Allah. Dan orang yang diucapkan perkara itu kepadanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan untuk menjawab, untuk membalas, semoga Allah Subhanahu wa taala mencintaimu kerana engkau mencintai aku kerana Allah.
Kemudian Nabi SAW perkara yang kedua yang disebutkan oleh Fadilatul Syekh tentang jalan untuk kita menguatkan, memantapkan kecintaan kita kerana Allah Subhanahu wa taala adalah untuk memberikan hadiah. Hadiah sesuatu yang sangat kita cintai. Jika kita pergi bermusafir, pulanglah. Bawalah hadiah untuk orang-orang yang kita ambil berat, untuk orang-orang yang kita sayangi, untuk orang-orang yang kita cintai. Hadiah yang terkadang bagi sebagian orang adalah sesuatu perkara yang sepele, tentu ia akan membina dan memantapkan kecintaan. Di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, hendaklah kamu saling memberikan hadiah sehingga kamu akan timbul rasa kecintaan. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri adalah orang yang suka untuk menerima hadiah. Para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jika menghadiahkan sesuatu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dah mesti akan terima hadiah tersebut. Rasulullah tidak akan memandang nilai dari hadiah tersebut. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tahu bahwa hadiah adalah ungkapan kecintaan seseorang kepada sahabatnya. ويعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم آداب هذه الصحبة. فمن آداب الصحبة الزيارة، والذي يزور يعني أخاه في الله وجبت له محبة الله وكأنما يسير يعني في طريق الجنة. من آداب الصحبة النصيحة، الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. من آداب الصحبة انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قالوا ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما؟ قال تمنعه من ظلمه فذلك نصرك إياه. من آداب الصحبة الدعاء له بظهر الغيب، إنك إذا دعوت لأخيك بظهر الغيب يوكل الله لك ملكا يقول يؤمن على دعائك يقول ولك بمثله. فانظر كيف اهتم النبي صلى الله عليه وسلم بالصحبة والصداقة، هذا الاهتمام العظيم. Okay. Dan Fadilatul Syekh mengajarkan kepada kita tentang 4 adab yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 4 adab untuk kita mempercantik persahabatan kita. Adab yang pertama adalah ziarah menziarahi, yang tentunya kita masih berada dalam nuansa hari raya, masih ramai tetamu yang datang ke rumah kita. Itu adalah bahagian di antara perkara-perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi Fadilatul Syekh telah menyebutkan satu hadis bahwa kecintaan Allah mesti didapatkan oleh golongan-golongan, di antaranya adalah orang-orang yang saling menziarahi kerana Allah, saling mengunjungi kerana Allah. Semoga perbuatan yang kita lakukan di musim perayaan ini adalah bahagian dari apa yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kecintaan Allah mesti akan didapatkan oleh orang-orang yang saling ziarah menziarahi. Itu yang pertama. Orang yang menziarahi kerana Allah sudah mesti akan mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaikan perjalanan dia menuju menziarahi rumah sahabatnya kerana Allah, bagaikan dia tengah meniti laluan jalan untuk menuju syurga. Kemudian yang kedua adalah sentiasa memberikan nasihat. Nasihat adalah keinginan yang baik dari kita kepada sahabat kita. Kita mahu agar sahabat kita tidak terjatuh pada kesalahan, tidak terjatuh pada dosa, maka kita berikan nasihat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri, seperti hadis yang disebutkan oleh Fadilatul Syekh, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa agama adalah nasihat. Inti dari agama adalah nasihat. Tanpa ada nasihat, tidak akan zahir agama pada masyarakat kita. Tanpa ada orang yang menegur, tanpa ada orang yang memberikan petunjuk, tanpa ada orang yang menyebarkan ilmu, tidak akan tersebar agama. Agama adalah nasihat untuk Rasul, untuk kitab Allah, untuk para pemimpin umat Islam, dan untuk seluruh umat Islam. Perkara ketiga yang menjadi adab dalam persahabatan yang disebutkan oleh Fadilatul Syekh adalah menolong saudara kita, menolong sahabat kita. Di mana Fadilatul Syekh menyebutkan satu hadis di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang bermaksud, bantulah saudaramu
tolonglah saudaramu. Sama ada dia tengah berlaku zalim atau ada orang lain yang menganiayanya, menzaliminya. Maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, ini orang yang teraniaya memang patut untuk kita bantu. Lalu kenapa kita pula patut, perlu, mesti membantu saudara kita yang berlaku zalim, yang melakukan perbuatan aniaya? Jawabannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah untuk kita menghalang dia dari perbuatan zalim itu, untuk kita menghalang dia dari perbuatan aniaya itu, agar dia tidak berlaku zalim, agar dia tidak menganiaya orang lain. Itulah maksud dari bantulah saudaramu meskipun dia tengah melakukan perbuatan zalim. Dengan kita menghalang dia, dengan kita menegah dia daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk tersebut. Dan perkara yang keempat yang disebutkan oleh Fadilatul Syekh tentang adab-adab kita bersahabat sesama kita adalah untuk kita mendoakan, saling mendoakan meskipun dari kejauhan. Dan di antara doa yang terbaik adalah doa yang kita ucapkan, doa yang kita panjatkan kepada orang lain tanpa mereka mengetahuinya. Yang di dalam hadis, ia boleh kita fahami dengan ungkapan ad-du'a bi-dhahril ghaib. Mendoakan seseorang dari kejauhan, di mana orang tersebut tak tahu bahwa kita mendoakannya. Apabila kita mendoakan orang lain, apabila kita mendoakan sahabat kita, kawan kita dari kejauhan tanpa mereka tahu bahwa kita mendoakannya, Allah Subhanahu wa taala akan khususkan malaikat kepada kita untuk mengaminkan doa kita tersebut, dan malaikat akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berikanlah kebaikan kepada orang ini sama seperti apa yang dia doakan kepada saudaranya. Dari sini kita melihat bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengambil berat tentang persahabatan, bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendidik itu bersahabat dengan baik, untuk bersahabat dengan penuh adab-adab yang mulia. هذا هو يعني من الجانب النظري التعليمي في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا جئنا إلى الواقع العملي فنجد النبي صلى الله عليه وسلم بمواقفه العملية يعلمنا معنى الصحبة في أعلى معانيه. النبي صلى الله عليه وسلم كان خير صاحب، دائم البشر وسهل الخلق ومتواضع ووفي لأصحابه ورؤوفا ورحيما ورفيقا وصبورا، يمازحهم ويدافع عنهم ويحبهم حبا صادقا، ويدعو لأصحابه بل ويدعو لأمته جميعا، ويكفي أنه ادخر دعوته الكبرى شفاعة لأمته يوم القيامة. فلذلك نأخذ بعض المواقف العملية، وربما نكمل يعني في اللقاء القادم، لأن مواقف صحبة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، فنأخذ بعضها اليوم إن شاء الله حتى لا نطيل عليكم يعني في العيد. Okay. Dan apa yang telah kita sebutkan, apa yang tadi disebutkan oleh Fadilatul Syekh adalah teori pendidikan yang kita ambil dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan persahabatan. Adapun ketika kita mengkaji tentang realiti amali dari kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita akan mendapati perkara-perkara yang luar biasa, ajarkan kepada kita bagaimana menjadi seorang sahabat yang sejati. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita bagaimana menjadi seorang sahabat yang hakiki, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang sahabat kepada para sahabatnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sentiasa menzahirkan keceriaan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sentiasa menunjukkan akhlak yang mulia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sentiasa menunjukkan sifatnya yang penuh rahmat dan kasih sayang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbuat baik kepada para sahabatnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bergurau, bercanda dengan para sahabatnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kan kebaikan-kebaikan bagi para sahabatnya, dan bukan saja doa kebaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk para sahabatnya, tentunya doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga untuk seluruh umatnya. Dan di antara perkara yang sangat
mulia dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan doa adalah apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam simpan untuk semua umatnya pada hari kiamat nanti, yaitu syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Syafaat terbesar yang Allah Subhanahu Wa Taala perkenankan untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pohon di hari kiamat nanti, yang menunjukkan tentang besarnya kecintaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya, kepada umatnya. Dan tentunya di dalam majelis ilmu kita yang ringkas ini di petang hari ini, Fadilatul Syekh akan menyebutkan sedikit sahaja tentang perkara-perkara yang kita ambil dari kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berinteraksi dengan sahabatnya. أول جانب من مواقف النبي صلى الله عليه وسلم كصاحب العملية جانب عجيب جدا، وبمناسبة العيد نبدأ به، ألا وهو أن النبي كان يمازح أصحابه، لأن الصحبة ليست مجلس تعليمي وليست مجرد النصيحة، لا، الصحبة أن تجلس مع صاحبك وكأنك تجلس مع نفسك، ويقولون الألفة تزيل الكلفة. الإنسان عندما يتكلف لصاحبه يشعر أنه ثقيل عليه، أما أن يكون هناك نوع من التباسط والمزاح والصدق في الصحبة، هذا يجعل الصاحب خفيفا على الروح وليس ثقيلا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يمازح أصحابه ويعني يتباسط معهم، ومن ذلك أقص لكم يعني موقفان من مزاحه صلى الله عليه وسلم. الموقف الأول، دخل عليه سيدنا صهيب الرومي، وكان سيدنا صهيب في إحدى عينيه يعني أصابه رمد، يعني ألم في عينه ومرض الرمد، فالنبي صلى الله عليه وسلم قدم له تمرا ليأكل منه، فأخذ يأكل سيدنا صهيب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لصهيب: يا صهيب، تأكل وبعينك رمد؟ يعني كيف تأكل عينك فيها رمد؟ فقال: يا رسول الله، إنما أكل على شقي السليم أو على جانبي السليم، يعني أكل بعيني السليمة. فهذا من مواقف المزاح ما بين النبي وما بين أصحابه. Okay. Dan di antara perkara yang menzahirkan kepada kita tentang adab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bersahabat dengan para sahabat, dan ini sesuatu yang sangat menarik karena kita tengah berada dalam musim perayaan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam persahabatan dengan para sahabatnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkadang bersenda gurau dengan mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bercanda dengan mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa kehidupan bukan sahaja seseorang guru mengajar kepada muridnya, bukan saja seseorang memberikan wasiat dan nasihat teguran kepada orang lain, tetapi persaudaraan, persahabatan, ataupun sesuatu yang boleh menghilangkan rasa takut ataupun rasa segan, itu adalah sesuatu yang penting di dalam persahabatan. Sehingga Rasulullah SAW terkadang bersenda gurau dengan para sahabatnya untuk meringankan jiwa, untuk memberikan persahabatan menjadi sesuatu nilai yang lebih cantik, lebih sempurna. Rasulullah SAW bersenda gurau dengan para sahabatnya. Di antara perkara yang diriwayatkan di dalam riwayat adalah bagaimana Rasulullah SAW berkata kepada sahabatnya Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu an, yang pada ketika itu Suhaib salah satu dari mata dia tengah sakit, sehingga dia hanya boleh melihat dari satu mata sahaja. Dan Rasulullah SAW menghidangkan kepada sahabatnya ini hidangan berupa kurma. Kemudian Suhaib pun memakan kurma yang dihidangkan oleh Rasulullah SAW. Dia makan seperti biasa. Tapi Rasulullah SAW bercanda dengan mengatakan kepadanya, macam mana awak boleh makan sedangkan mata awak tengah sakit? Macam mana awak boleh makan dengan laju seperti itu, dengan lalu seperti itu, dengan selesa seperti itu, sedangkan mata engkau tengah sakit? Maka dengan senyuman Suhaib menjawab, ya Rasulullah, saya boleh makan dengan mata saya yang sihat. Ini menunjukkan Rasulullah SAW bergurau dengan para sahabatnya bahwa kehidupan dalam persahabatan bukan saja peperangan di jalan Allah, bukan saja
nasihat pada perkara-perkara yang besar, bukan saja urusan-urusan akhirat, tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersenda gurau dengan para sahabatnya. والموقف الثاني في مواقف التباسط والمزاح في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه مع صحابي ليس مشهورا كثيرا، اسمه سيدنا زاهر. هذا الصحابي كان من سكان البادية، يعني الأرياف، الريف، وبعيد عن الحضر وعن المدينة، وكان يأتي لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يحضر معه أشياء من الريف يبيعها في سوق المدينة، ويشتري أشياء من المدينة يعود بها إلى أهله. وكان النبي يحبه. محبة النبي ليست للصحابة المشهورين وحدهم، بل لكل أصحابه. فكان النبي يحبه، وكان يحضر هدايا للنبي، وكان النبي يرد عليه هذه الهدايا بهدايا أخرى، وكان يقول صلى الله عليه وسلم: زاهر باديتنا ونحن حاضروه، يعني هو الريف ونحن المدينة، نحن مدينته وهو ريفنا. المهم أن سيدنا زاهر في إحدى المرات جاء من بلده وأحضر معه بضاعة وأشياء يريد أن يبيعها، وأحضر بعض الهدايا للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذهب إلى السوق ليبيع ما عنده ويشتري. وبينما هو واقف في السوق جاء النبي إلى السوق صلى الله عليه وسلم، فمشى ببطء وهدوء، ثم أمسك سيدنا زاهر واحتضنه من الخلف دون أن يتكلم. فالصحابي زاهر فجأة وجد أحدا يمسكه من الخلف ويحتضنه، فقال: من أنت؟ فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: من أنت؟ ويحك أرسلني. فلما رأى النبي أنه سيغضب صاح النبي صلى الله عليه وسلم بأعلى صوته: من يشتري العبد؟ يعني من يشتري مني هذا العبد؟ فلما عرف الصحابي صوت النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يلصق ظهره ببطن النبي صلى الله عليه وسلم وبصدر النبي صلى الله عليه وسلم، فرحا بأن النبي يمازحه. وكان سيدنا زاهر ليس وسيما، كان دميما، يعني ليس شكله وسيما. فقال: يا رسول الله، يعني لو أردت أن تبيعني ستجدني كاسدا، لن يشتريني أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكنك عند الله غال، ولكنك عند الله غال. Dan contoh yang kedua dalam kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bergurau dengan para sahabatnya. Ia terjadi pada seorang sahabat yang tidak terlalu masyhur dan mungkin sebagian dari kita tak pernah pun mendengar nama dia. Seorang sahabat yang berasal dari satu perkampungan yang jauh dari Madinah yang bernama Zahir. Dia sering datang ke Madinah untuk berniaga dan seringkali datang ke Madinah membawakan hadiah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sayang dengan sahabatnya ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan saja sayang kepada para sahabat-sahabat yang masyhur, yang terkenal, tapi kecintaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kepada semua umatnya, kepada semua sahabatnya, meskipun orang-orang yang kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam boleh jadi tidak kenal dengan mereka. Sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Zahir selalu datang ke Madinah untuk menjual barang-barang yang dia dapatkan dari kampungnya, dan seringkali dia datang membawa hadiah untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sangat menyayangi sahabat ini karena kecintaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bukan kepada sebahagian sahabat sahaja, tapi kepada semua sahabat. Suatu hari Sayyiduna Zahir datang ke Madinah untuk menjual barang-barang yang dia ingin perniagakan. Zahir berdiri di pasar Madinah menjual barang-barang yang ingin dia jualkan, dan tentunya seperti biasa dia selalu akan membawa hadiah untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam datang ke pasar tanpa Sayyiduna Zahir mengetahuinya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat bahwa Zahir berada di situ dan Zahir tidak mengetahui kedatangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang senyap-senyap, diam-diam, dan memeluk dengan kuat Sayyiduna Zahir dari belakangnya, sehingga dia tidak mengetahui siapa orang yang memegang tubuh badannya, memeluknya dari belakang. Sampai pada keadaan dia nak berteriak sebab tak tahu siapa orang yang berada memegang dia
eh, sebab tidak melihat wajahnya. Dan barulah kemudian ketika dia nak berteriak, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang sahabat kepada sahabat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bergurau dengan mengatakan, wahai orang-orang yang berada di pasar, siapa yang mahu membeli hamba abdi saya ini? Wahai orang-orang yang berada di pasar, siapa yang mahu membeli hamba abdi saya ini? Maka Sayyiduna Zahir berkata kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, keadaan saya macam ini. Jika engkau menjual saya sebagai seorang hamba, maka engkau hanya akan mendapatkan bayaran yang sedikit, karena rupa dan keadaan fisikal Sayyiduna Zahir bukan keadaan yang keadaan yang baik. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ketika Sayyiduna Zahir mengatakan, jika engkau menjual saya, engkau hanya mendapatkan keuntungan yang sedikit, engkau hanya akan mendapatkan bayaran yang murah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, tetapi engkau di sisi Allah Subhanahu Wa Taala adalah orang yang mahal. Sudah tentu bukan tujuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjual sahabatnya, tapi seorang sahabat kepada sahabat yang lain. Dan seperti dalam kehidupan kita, terkadang protokol-protokol berkaitan dengan perkara-perkara tertentu sudah hilang, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bergurau dengan sahabatnya, dan sahabatnya pun tidak sakit hati dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena seorang sahabat terkadang bergurau dengan sahabatnya, tetapi apa yang penting di dalam apa yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah nilai seseorang bukan pada rupa, nilai seseorang bukan kepada harta benda dunia yang dia miliki. Nilai seseorang adalah kedekatan dia, ketakwaan dia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. إذن هذا هو الجانب الأول من الجوانب العملية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كصديق وصاحب، التباسط والمزاح، وهذه هي الصحبة الصادقة. الجانب الثاني في العملي هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتميز عن أصحابه، لم يكن يعني في مجلسه معهم يجعل لنفسه مكانا مميزا أو شيئا مميزا، وهذا شيء عجيب. الصحبة يعني فيها عدم التكلف وعدم التكبر أو عدم التميز عن بقية أصحابه. ففي إحدى المرات جاء رجل غريب لا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل والنبي جالس وسط أصحابه لا يتميز عنهم بشيء، فقال الرجل: أيكم محمد؟ أيكم ابن عبد المطلب؟ لا يعرفه لأنه ليس له كرسي مخصوص وليس له مكان متميز وما إلى ذلك. فأشار له الصحابة إلى النبي وقالوا له: هذا الرجل الأزهر هناك. الأزهر يعني الذي وجهه أبيض مشرب بحمرة، فلولا أنهم أشاروا إلى النبي لم يكن ليعرفه. فلم يكن صلى الله عليه وسلم يحب أن يتميز عن أصحابه وهو جالس وسطهم. Itu yang tadi kita kupas adalah sisi pertama dalam interaksi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabat, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersikap dengan penuh kelembutan, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terkadang bergurau dengan para sahabatnya. Kemudian sisi yang kedua dalam persahabatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabatnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membezakan dirinya dengan para sahabat. Dan ini sesuatu yang menarik, tuan-tuan dan puan-puan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita pergi masuk ke dalam kelas di sekolah, kita akan tahu mana murid, mana cikgu. Ketika kita masuk ke dalam masjid, kita akan tahu mana guru, mana ustaz, dan mana murid-muridnya. Tapi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam duduk bersama dengan para sahabatnya, orang yang tak kenal susah untuk mengesan mana satu nabi, mana satu para sahabat. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak berpenampilan berbeza dengan para sahabat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak duduk di tempat yang berbeza dengan tempat duduk para sahabat. Rasulullah tidak berpakaian dengan pakaian yang berbeza dengan apa yang dipakai oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga apabila datang orang asing
ke Madinah untuk berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika orang asing tersebut tak pernah berjumpa dengan Rasulullah, tak kenal dengan Rasulullah, dia tidak akan boleh mengesan mana satu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu hari seorang asing datang ke Madinah semasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tengah duduk bersama dengan para sahabatnya. Maka orang asing tersebut datang ke majelis tersebut dan bertanya, mana satu di antara kamu yang bernama Muhammad? Mana satu di antara kamu anak Abdul Muttalib? Abdul Muttalib atau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dahulu oleh orang Mekah dikenal sebagai Ibnu Abdul Muttalib, anak kepada Abdul Muttalib. Dan orang tersebut tidak dapat membezakan mana satu Rasulullah dan mana satu para sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehinggalah para sahabat menunjuk kepada orang yang wajahnya kemerahan, inilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang inilah Muhammad. Seandainya mereka para sahabat tidak memberitahu orang asing ini mana satu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka tidak akan kenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mahu menzahirkan diri berbeza dengan para sahabatnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ingin hidup menyatu dengan para sahabatnya. Jiwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, penampilan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabatnya, dengan orang-orang yang duduk di sekitar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. وهناك قصة مشهورة أوردها أصحاب السير، وليست يعني في الأحاديث، وإنما هي مشهورة عند الذين يذكرون سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تتماشى مع مسألة الصحبة وعدم التميز. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في إحدى السفريات في سفرة مع بعض أصحابه، فأرادوا أن يذبحوا شاة ليأكلوها، فقال أحد الصحابة: أنا أتكفل بذبحها، وقال الآخر: أنا أتكفل بسلخها وتقطيعها، وقال الثالث: أنا أتكفل بطبخها. وهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا علي جمع الحطب. فقالوا: يا رسول الله نكفيك هذا الأمر، يعني جمع الحطب هذا مهمة شاقة لكي يعني يقومون بإنضاجها. فقال: علمت أنكم تكفونني ذلك، ولكن الله لا يحب أن يتميز المرء على إخوانه، فشارك معهم صلى الله عليه وسلم بأشد مهمة. Dan ada satu kisah masyhur yang disebutkan oleh para penulis sirah. Ini mungkin kita tidak jumpai di dalam riwayat hadis, tapi ianya disebutkan oleh penulis riwayat hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kisah ini sangat selari dengan apa yang tengah kita kupas, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita agar kita tidak berpenampilan dan tidak menzahirkan diri kita berbeza dengan sahabat-sahabat kita, dengan orang-orang yang duduk sekali bersama dengan kita. Dalam satu perjalanan bermusafir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan para sahabatnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mahu menyembelih biri-biri, mahu menyembelih kambing sebagai hidangan dalam perjalanan bermusafir itu. Maka mula para sahabat berkata kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, biar saya yang menyembelihnya. Kemudian sahabat yang lain ya berkata, biar saya yang nanti akan membersihkan kulitnya. Kemudian sahabat yang lain mengatakan, biar saya nanti yang akan potong-potong dagingnya. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam kisah ini berkata kepada para sahabatnya, biar saya yang mencari kayu apinya. Biar saya mencari kayu untuk membakar hidangan tersebut. Maka para sahabat berkata kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, ia adalah tugas yang sangat berat, tugas untuk pergi ke hutan untuk cari kayu api untuk membakar. Ia bukan satu pekerjaan yang ringan. Maka di situ dalam kisah tersebut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, aku tahu bahwa kamu semua akan melakukan tugas itu untuk aku, tapi aku tidak suka untuk berpenampilan berbeza dengan kamu semua. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mahu agar dia pun melakukan perkara sama seperti apa yang dilakukan oleh
para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tentu kita pernah mengupas tentang bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan para sahabatnya bekerja sama untuk menggali parit. Ia menunjukkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun bekerja sama seperti yang dilakukan oleh para sahabatnya. وتذكرنا قصة حفر الخندق كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يشارك أصحابه في حفر الخندق. رسول الله صلى الله عليه وسلم كقائد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس يأمر أصحابه صلى الله عليه وسلم بلا مشاركة في العمل، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يعمل مع ashabihi. Dan semoga ini adalah penghujung dari pertemuan kita untuk majlis ilmu kita di petang hari ini. Wa hadza insyaallah akhiru liqa'ina fi hadza al-yawm, wastafadna min hadza al-liqa' durusan ta'allamna kaifa ihtama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bis-suhbah. تعلمنا كيف مثل النبي صلى الله عليه وسلم الصحبة الصالحة والصحبة السيئة، وتعلمنا كيف تكون الصحبة الصالحة لابد أن تكون محفوفة بالمحبة في الله، وتعلمنا آداب الصحبة وجوانب من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، جوانب من حياة النبي صلى الله عليه وسلم في الصحبة. جانب تحدثنا عن جانب المزاح في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وتعلمنا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتميز عن أصحابه. Dalam pertemuan tadi kita telah mengupas beberapa perkara, kita telah mengupas bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil berat tentang persahabatan, bagaimana Rasulullah telah membuat perumpamaan tentang sahabat yang baik dan sahabat yang buruk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengajarkan kepada kita tentang adab yang mulia dalam persahabatan, dan kita telah mengambil dua bentuk sisi amali dari kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersenda gurau dengan para sahabatnya, dan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mahu membezakan dirinya dengan para sahabatnya. Wa fi khitami hadzal majlis nashkur fadilat Syekh ala hadhihi al-muhadarah al-qayyimah wa al-fawaid al-kabirah wa kalimah wa nakhtim biha al-majlis. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. نقول يعني إنه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا. هذه القوة الداخلية في المسلمين تقوم على إحسان الصحبة وعلى الصحبة الطيبة بين المسلمين. ولنا في يعني مواقف النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه المعاني العظيمة التي تعلمنا كيف نكون أصحابا صالحين وكيف نكون أصدقاء مخلصين. وهذه الصداقة هي التي تؤلف بين القلوب، وقد قال الله سبحانه وتعالى: وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. هذه المحاضرة يعني وما سنكمله فيها إن شاء الله دعوة إلى تآلف القلوب وإلى إحسان الصحبة وإلى إحسان الأخوة والمحبة في الله بين المسلمين، حتى يكونوا على قلب رجل واحد. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وحتى يشعر المسلمون جميعا بآلام أخوانهم وأحبابهم من المسلمين في كل مكان. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع البلاء عن أمة الإسلام في كل مكان، وأن يغيث إخواننا المستضعفين، وأن ينصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، وأن يصلح أحوال المسلمين وأحوالنا أجمعين. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. إن شاء الله لنا أجزاء أخرى في هذا المعنى في الأسابيع القادمة بإذن الله. Dan sebagai penutup, Fadilatul Syekh mengatakan
bahwa seorang muslim kepada muslim yang lain adalah bagaikan satu binaan yang saling menguat, yang tentunya ini diambil dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana dari apa yang telah kita pelajari, kita telah mempelajari bahwa kita perlu memperbaiki persaudaraan kita, persahabatan kita. Bagaimana sikap-sikap dan keadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan para sahabatnya mengajarkan bagaimana kita menjadi sahabat-sahabat yang ikhlas, sahabat-sahabat yang baik kepada sahabat-sahabat kita, dan Allah Subhanahu wa taala jualah yang menyatukan hati kita. Fa'allafa baina qulubihim. Allah Subhanahu wa taala yang menyatukan hati-hati manusia. Dan di dalam pertemuan ini kita semua diseru oleh Fadilatul Syekh untuk kita menyatukan hati-hati kita untuk memperbaiki persahabatan kita, persaudaraan kita kerana Allah Ta'ala. Sehingga kita berada di dalam hati yang satu. Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kepada kita untuk berpegang teguh, wa'tasimu bihablillahi jami'a. Hendaklah kita berpegang teguh di dalam tali agama Allah semua kita. Wala tafarraqu, dan janganlah kamu berpecah belah. Agar kita boleh merasakan tentang penderitaan yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di luar sana, kesusahan yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di sana, agar kita sentiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan, memberikan kemenangan kepada saudara-saudara kita dan memperbaiki keadaan mereka, dan tentunya juga memperbaiki keadaan kita semua. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga ada ilmu, ada manfaat, ada kebaikan yang kita dapatkan dari majlis ilmu ini, dan semoga kita boleh berjumpa di dalam majlis ilmu kita di masa yang akan datang untuk kita mengupas kembali bagaimana interaksi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabatnya, agar kita boleh mempelajari dengan lebih tepat bagaimana kita memilih sahabat, bagaimana kita bersahabat, bagaimana kita menegur sahabat-sahabat kita. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyi Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. عليكم السلام ورحمة الله وعليكم وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف أخبار العيد عندكم يا مولانا؟ الحمد لله، احنا العيد عندنا ينتهي من رابع ينتهي يوم. بيوم. ما شاء الله، انتم ما زال الجو عندكم عيدا. ما وصل الجو عندنا عيدا، ولا يزال الناس يتزاورون حتى آخر شهر، حتى آخر شهر ما شوال. شاء الله، هذا شيء جميل، هذا شيء جميل ونعمة كبيرة. نعم. بارك عشان الله. الصوم شهر، فالعيد لابد أن يكون يظل شهرا. شهر. ما شاء الله. شكرا. نشوفكم على خير إن شاء خير، الله. إن شاء الله، إن شاء الله ودمتم نعود إلى في السبت. رعاية الله وأمنه. نعود إلى السبت أم نعود إلى إلى الأحد؟ السبت، نعود إلى السبت إن شاء الله، أو لو كان في حاجة يبقى الأحد. سنؤجل إلى الأحد. إن شاء الله. بارك الله فيكم. الله يبارك ما شاء الله. فيكم. الله يحفظكم. السلام السلام عليكم. عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. Oke, terima kasih. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi